ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, Nazir Masjid Alam Impian, ahli jawatan kuasa masjid, para asatiza, para tuan guru, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama berkumpul di dalam masjid ini. Moga-moga pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, pada malam ini kita akan sambung pengajian kita dalam bidang ilmu bacaan Al-Quran, iaitu disebut sebagai ilmu Al-Qiraat. Kita telah belajar daripada tahun 2019-2020 dan kuliah kita yang terakhir pada sebelum PKP 2 hari bulan 10 2020. Kemudian kita bermula dengan kuliah online hujung 2020 tu masuk 2021. 2 bulan 10 tu last lah yang kita ada dalam bentuk bersemuka. Dan kita telah mengambil bacaan, saya telah menghuraikan, dan pada bulan lepas kita buat revision balik, tengok memahami balik sejarah dia, dan saya menceritakan tentang dari sudut sejarah perkembangan ilmu qiraat. Dan pada hari ini kita akan sambung balik. Kita telah mengambil bacaan daripada Tariq Asy-Syatibi. Kita telah mengambil bacaan qiraat Nafi', qiraat Ibnu Katsir, qiraat Abu Amru kita dah baca, qiraat Ibnu Amir kita dah baca, dan kita terhenti pada qiraat qiraat Asim kita dah ambil, dan kita berhenti pada qiraat Hamzah, qiraat Hamzah. Inilah pada 2 hari bulan 10 yang terakhir kita punya kelas. Pada 2 hari bulan 10 2020. So kita telah mengambil qiraat Hamzah. Qiraat Hamzah, riwayat yang pertama itu riwayat Khalaf. Dan pada malam ini kita akan sambung mengambil riwayat rawi ini yang kedua, iaitu rawi Khalad. Yang kedua ialah rawi Khalad daripada qiraat Hamzah. So kita ingat balik, ada ni daripada Tariq Syatibi, maksudnya mazhab Syatibi ada 7 orang imam. Kita dah baca Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amru, Ibnu Amir, Imam Asim, kemudian ada Imam Hamzah dan juga Imam Kisai. So kita berada dalam imam yang ke-6, iaitu Imam Hamzah, dengan perawi ni yang kedua, iaitu Khalad. So Khalad bacaan dia bagi surah Al-Fatihah ini daripada Tariq Asy-Syatibi. Daripada Tariq Asy-Syatibi dia membaca khilaf dia pada Maliki Yaumiddin. Ini yang pertama. Pada Maliki Yaumiddin ni khilaf dia yang pertama. Khilaf dia yang pertama dibaca dengan pendek, Maliki Yaumiddin, tanpa baca dengan panjang, Maliki Yaumiddin, tidak dibaca mat, dia baca dengan qas. Itu yang pertama. Yang kedua pada perkataan as-sirat. As-sirat yang pertama ini, ihdinas sirat, dalam surah Al-Fatihah ni ada 2 tempat sirat. Ihdinas siratal mustaqim dengan siratal lazi. So ada 2 sirat. Sirat yang pertama dan juga sirat yang kedua. So bagi riwayat Khalad riwayat Khalad ini dia membaca dengan 2 wajah pada sirat yang pertama ni. So sirat yang pertama ni dibaca dengan 2 wajah. Dia boleh dibaca dengan huruf sad, ihdinas siratal mustaqim, dan juga boleh dibaca dengan wajah yang kedua, ihdinas, dia dengan ismam. Itu yang dalil tu disebutkan wasyamim li khalladi lawala.
washmim li khalladi al-awwala. Ini dalam matan Asy-Syatibi dalam Hirzul Amani. Maksudnya di sini bagi rawi Khallad, dia membaca pada as-sirat yang pertama ini dibaca dengan dua wajah. Boleh dibaca dengan huruf sad dan juga boleh dibaca dengan wajah ishmam. Ishmam tu macam mana? Dia membaca sad itu dia berubah kepada huruf zai, kemudian diishmamkan. Ishmam maksudnya dia moncongkan. Dimoncongkan, zai yang dimoncongkan, jadi bunyi dia seperti bunyi huruf za. Bagi orang awam ni huruf za lah, huruf za. Orang awam suruh ihna za, cuma mulut kena moncong gitu. Kalau hilang moncong tu, maka dia akan menjadi wajah syazah. Maksud wajah syazah ni wajah yang tertolak lah dari sudut bacaan Al-Quran. Kita tak terima, jadi tidak menepati bacaan yang mutawatir. So dekat perkataan sirat tu dia boleh baca dengan dua, ihdinas siratal mustaqim, ataupun dia baca ihdinas zira, mulut kena moncong, ihdinas siratal mustaqim. Itu pada sirat yang pertama. Manakala pada sirat yang kedua ni dia baca dengan huruf sad biasa, siratal ladzina. So bagi perawi yang kedua, bagi Imam Hamzah ni, Khallad ni, dia hanya membaca dengan ishmam pada ihdinas sirat yang pertama sahaja di seluruh Al-Quran. Baki daripada itu ada perkataan sirat dia baca dengan huruf sad. So satu tempat aja dia baca dengan dua wajah. Itu Tariq Syatibi. Sebab lepas ni kita akan masuk Tariq Durrah dan juga Tariq Ibnul Jazari daripada Thayyibah. Kemudian khilaf yang seterusnya adalah pada perkataan alaihim. Alaihim ni dibaca dengan wajah alaihum. Itu yang disebutkan dalam matan Asy-Syatibi, alaihim ilaihim hamzatun waladaihimu jami'an bidhammil ha'i waqfan wa mausila. Jadi Imam Hamzah dia membaca dengan alaihum. Alaihum, ha ni dibariskan depan alaihum. Pada alaihim yang pertama dan juga alaihim yang kedua bagi Imam Hamzah, dan dua rawi dia Khalaf dan juga ni termasuk Khallad ni, dia membaca dengan alaihum. So ha ni, hamim ni dia bagi depan lah, alaihum. So beza dia kat situ. Sebelum ni kita dah pernah jumpa bacaan daripada Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir dan juga Qalun yang membaca dengan alaihimu kan. Ni bagi Hamzah ini, Khallad perawi yang kedua membaca dengan alaihum. So khilaf dia kat mana? Ada beberapa tempat. Pada Malik yang pertama, kemudian as-sirat ni ada boleh dua wajah dengan sad dan juga ihdinas sirat ishmam. Kemudian yang ketiga pada alaihim jadi alaihum, dan keempat alaihum. So ada 4 tempat dia khilaf. Satu, sini yang kedua, sini yang ketiga, dan sini yang keempat ya. So ada 4 tempat. So saya baca, tuan-tuan boleh follow daripada belakang ya. Boleh saya baca dulu sekali lalu, kemudian tuan-tuan boleh ikut kita baca sama-sama. So bacaannya adalah bacaan dengan riwayat Khallad daripada Imam Hamzah. Tariqnya nama Tariq Asy-Syatibiyah ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu dengan sad. Okey, dengan ishmam. Ihdinas siratal mustaqim. Saya ulang lagi ya, dengan ishmam. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua tu dengan sad. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey habis tu. So tempat-tempat pada Malik dengan pendek, kemudian sirat tu dua wajah dengan sad dan juga dengan za, ihdinas sirat dengan ishmam, kemudian alaihum 4 tempat. Okey, saya baca, boleh follow belakang sekali.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ambil yang short dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, kita ambil wajah yang kedua dengan za. Ihdinas siratal mustaqim. So bacaannya dia kena moncong, ismam lah. Mulut kena moncong. Pakai mask ni tak nampak moncong kan. Tapi bacaan dia kena moncong. Dia wajah situ pada bacaan sirat ni dia ada dengan sad, dia ada dengan sin, dan juga dia ada dengan yang ketiga ni wajah ismam. Ihdina zirat. Tiga. Tapi kena moncong. Tapi bila hilang moncong tu dia akan jadi syazah. Dia tertolak. Okey, kita sekali lagi kita ambil yang wajah ismam. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. So dia ada 4 tempat lah kat sini. Kita boleh tengok pada perkataan Malik ini, pada perkataan sirat dengan 2 wajah, kemudian pada alaihum. Itulah tempat-tempat yang khilaf bagi rawi yang kedua, bagi Imam Hamzah. Habis kita baca Imam Hamzah. Imam Hamzah ni imam yang ke-6. Imam Hamzah ni imam yang ke-6. So habis imam yang ke-6, kita masuk imam yang ke-7. Imam yang ke-7 iaitu Imam Al-Kisai. Dia ada 7 orang imam. Orang kata kiraat 7 tu imam yang ke-7. Nafi', Ibnu Kasir, Abu Amru, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai. So kita dah masuk imam yang ke-7. Dan imam yang ke-7 tu ada 2 orang perawi. Perawi dia yang pertama ialah bernama Abul Harith. Ni rawi yang pertama. 2 orang perawi. Rawi dia yang pertama bernama Abul Harith. So apa beza bacaan imam yang ke-7 ni, Imam Al-Kisai ni, dengan bacaan kita yang biasa, Hafs kita biasa kan. Bacaan Imam Kisai ni sama ada rawi dia yang pertama ataupun rawi dia yang kedua, sama sahaja dengan bacaan Hafs an Asim gitu. Dia tak ada beza. Malik Yaumiddin dia baca 2 harkat, iaitu dalil dia wa Malik Yaumiddin rawihi nasirun. Kat situ rawihi, ra ni adalah rumus bagi Al-Kisai. Kat situ. Kemudian pada sirat dia baca dengan sad juga, kemudian alaihim dia baca dengan alaihim juga. So sama ada Abul Haris ataupun yang kedua ialah Ad-Duri Al-Kisai. So kita ambil bacaan dia satu-satu. Kita ambil Abul Haris dulu, bacaan biasa aja. Kita ambil di sudut susun dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Habis. Itu rawi dia yang pertama. So bacaan kita ni bacaan ifrad lah. So satu-satu. So habis. Rawi dia yang pertama Abul Haris, daripada imamnya namanya Imam Al-Kisai. Ini imam yang ketujuh. Kita pergi kepada rawi dia yang kedua. Ni dia sudut adab kita baca tu, macam kita talaki tu satu-satu. Jadi walaupun bacaan dia sama dengan Hafs an Asim kita baca, tapi dia sudut adab kita baca tu, so kita kena baca jugalah. Okey, kita ambil yang kedua, iaitu bacaan Ad-Duri. Ad-Duri ini rawi yang kedua kepada Imam Kisai. So imam yang ketujuh. Ni rawinya yang kedua, Ad-Duri Al-Kisai. So satu kita kena ingat kat sini, nama Ad-Duri ni dalam qiraat ini, dalam qiraat 7 dia ada dua tempat. Satu, Ad-Duri dekat sini. Ini bagi, maksudnya perawi yang kedua bagi imam yang ketujuh. Dan kita pernah baca dulu. Nama Ad-Duri ni duduk kat mana? Kita pergi depan. Dia duduk perawi kepada perawi pertama kepada Imam Abu Amru. Imam Abu Amru Al-Basri ni perawi dia yang pertama namanya Ad-Duri juga. So maksudnya yang saya huraikan daripada bulan lepas, Ibnu Mujahid itu apabila dia memilih menyusun imam dan dua orang perawi, bagi Abu Amru ni dia pilih Ad-Duri perawi yang pertama. Kemudian bagi ni kita tengok, bagi Imam Hamzah ni bagi Imam Al-Kisai ni perawi yang kedua dia letak Ad-Duri adalah orang yang sama. Sebab apa dia letak orang yang sama? Itu yang saya sebutkan pada bulan lepas. Dia ada kelebihan-kelebihan yang pada Ad-Duri ni. Dia banyak bertalaki dengan Abu Amru, sanad dia tinggi, umur dia panjang, dia ni mempunyai institusi, ada dia punya pondok dia ngajar ilmu-ilmu bacaan, dan dia memang meriwayatkan bacaan daripada Al-Kisai ni, dan juga dia meriwayatkan bacaan daripada Abu Amru Al-Basri. Jadi ini yang dilihat oleh Imam Ibnu Mujahid, maka dia pilih. Banyak orang lain tapi dia nampak Ad-Duri ini merupakan perawi yang terkenal, yang hebat bagi Al-Kisai dan juga bagi Abu Amru Al-Basri. Itu imam yang ketiga dan juga imam yang ketujuh. Jadi orang yang sama, Ad-Duri. So Duri kat sini dan juga Duri Al-Kisai. Dan Duri ni juga orang yang sama ni ada diletakkan pada qiraat syazah. Dia lepas qiraat 7 ada masuk qiraat 10. Lepas qiraat 10 ada qiraat 14. Dalam qiraat 14 ada juga nama Ad-Duri ni. Dia merupakan salah seorang perawi dalam qiraat yang 14 yang syazah. Okey. So dekat sini dia duduk sebagai perawi kedua kepada Imam Al-Kisai. So bacaan dia macam mana? Sama juga macam bacaan kita yang biasa Hafs an Asim, tak ada beza. So kita ambil bacaan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. So hari ni kita habis dah 7 orang imam dan 14 orang perawi. Kita dah habis baca dah bagi surah Al-Fatihah. Okey, maksudnya habis dah. Yang nama qiraat 7 tu habis dah kita baca daripada Tariq Syatibi. Yang Tariq Syatibi habis dah kita baca surah Al-Fatihah. So 7 orang imam dengan 14 orang perawi. Kita selesai dah. Tu qiraat 7 yang sebut qiraat 7 yang mutawatir. Kemudian kita masuk kepada matan yang seterusnya, iaitu matan Durrah Al-Mudiyah. Dia satu yang ni, yang 7 ini disebut sebagai Tariq Syatibi. Dia kata mazhab Syatibi lah. Orang kata macam mazhab lah, satu aliran, nama dia Syatibi. Al-Imam Syatibi ni dia meninggal 590 Hijrah. Kalau saya terangkan bulan lepas, dia daripada Ibnu Mujahid, start daripada zaman Ibnu Mujahid. Selepas saja zaman Ibnu Mujahid, jadi ulama-ulama semua berkiblatkan kepada manhaj yang ditulis oleh Imam Mujahid dalam kitab dia As-Sab'ah. Kemudianlah datangnya Abu Amru Ad-Dani, datangnya Abu Talib Al-Makki, kemudian sampailah pada tahun 500 Hijrah, iaitu Imam Asy-Syatibi. Dia meninggal 590 Hijrah. Dia ni lah seorang imam yang hebat dari sudut ilmu qiraat. Dia membuat menazam, dia membuat satu puisi namanya Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Tu satu ni, yang tepi ni semua ni. Yang tepi ni semua ni adalah qasidah-qasidah bagi Al-Imam Asy-Syatibi. Nama qasidah dia Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Dia ada 1173 bait. 1173 bait matan. Matan. Jadi orang belajar qiraat dia kena hafal ni semua matan ni. Itu yang dibuat oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Kemudian selepas Imam Syatibi ni meninggal 590, pada tahun 833 Hijrah, 800 Hijrah lahir imam yang hebat, iaitu Imam Ibnul Jazari. Imam Ibnul Jazari ni dia meninggal 833 Hijrah. Jadi dia melihat apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Syatibi, 7 orang imam, dan setiap imam tu ada 2 orang perawi. Dia tengok, ada lagi sebenarnya wajah-wajah lain yang mutawatir, yang betul, susu galur dia, sanad dia betul sampai kepada Nabi, tidak berlaku tahrif, tidak berlaku pembohongan. Maka dia melihat, wajah-wajah ini perlu diketengahkan. Maka Al-Imam yang namanya Al-Imam Ibnul Jazari ni, Muhammad bin Muhammad Ibnul Jazari ni, dia membuat satu matan. Namanya Durrah Al-Mudiyah. Ini yang kita masuk ni. Durrah Al-Mudiyah. Matan Durrah Al-Mudiyah. Durrah Al-Mudiyah ni fi qiraat salas. Dia dalam qiraat yang 3. Qiraat yang 3. So yang kita belajar yang dah lepas ni ialah 7. Kemudian ni campur lagi 3. Dia akan jadi bersamaan dengan 10. Jadilah 10 qiraat. Dia ada 2. Satu 10 besar dan 10 kecil. So yang 10 ni, yang daripada matan Hirzul Amani Syatibi tadi, campur dengan Durrah Al-Mudiyah ni, dia jadi qiraat 10 yang kecil. Ni 10 yang kecil. Apa beza di antara Tariq Syatibi, Tariq Durrah ni, dan nanti lepas ni kita akan masuk kepada Tariq Thayyibatun Nashar. So beza dia dari sudut sanad bacaan tu. Kalau Syatibi yang biasa kita baca dan juga Durrah ni, dia punya jalur dia satu je. Satu sampai kepada Imam Ibnul Jazari. Satu jalur je sampai kepada Imam Asy-Syatibi.
Kalau Imam Ibnul Jazari dalam Taibah itu dia akan jadi banyak dia jalur-jalur dia. So ni kita akan mencukupkan daripada qiraat 7 kepada qiraat 10 yang kecil. So siapa imam-imam dia? Nama matan dia Ad-Durrah Al-Mudiyah fil Qiraat Ats-Tsalath. So ini orang-orang dia yang ditambah oleh Imam Ibnul Jazari daripada 7 orang imam. Siapa yang dia tambah? Yang pertama dia tambah ialah Abu Ja'far. So Abu Ja'far ni qiraat yang ke-8 lah. Ni qiraat yang ke-8. Imam qiraat yang ke-8. Imam Abu Ja'far. Abu Ja'far ni dia susun sama sebagaimana Imam Syatibi letak 2 orang perawi, maka kat sini dia letak 2 orang perawi juga. Abu Ja'far ni dia letak perawi dia yang pertama bernama Ibnu Wardan, dan yang kedua bernama Ibnu Jammas. So 2 orang perawi dia. Itu yang pertama. Itu imam yang ke-8. So dalam matan ni dia ada rumus dia, alif ba jim. Sebab kita akan tengok rumus-rumus pada dia punya qasidah dia, alif ba jim. Ini imam yang ke-8. Kemudian imam yang ke-9. So imam yang ke-8 ni, Imam Abu Ja'far ni, dia Abu Ja'far Al-Madani, dia Madinah. Daripada Madinah. Kalau dalam qiraat yang 7 tu, yang Madinah ialah Nafi'. Abu Ja'far ni dia adalah Madani juga, orang Madinah. Kemudian qiraat yang ke-9 ditambah ialah qiraat yang Ya'qub. Ya'qub qiraat imam qiraat yang ke-9, dan dia ada 2 orang perawi dia. Yang pertama bernama Ruwais, dan yang kedua bernama Rauh. Ruwais dan Rauh. So bunyi dia tu agak rare sikit lah, kita jarang sebut. Ruwais dan juga Rauh, 2 orang. So imam yang ke-9 Imam Ya'qub. Ni semua belah Iraq ya. Imam Ya'qub, dia punya rumus dia ialah Huti. Dan dia jadi imam yang ke-10 yang dipilih oleh Imam Ibnul Jazari dalam Durrah Al-Mudiyah ialah Imam Khalaf. Ini imam yang ke-10. Ini imam dia, Imam Khalaf. Imam Khalaf ni adalah perawi kepada Imam Hamzah. Ini kita pernah baca riwayat dia ni. Kalau kita tengok sini, kita naik atas balik kat sini. Okey, sini. Ni. Perawi yang pertama kepada imam yang nombor 6 ni adalah Khalaf. Khalaf ini Khalaf Hamzah. Namanya Khalaf. Dia ni dekat sini dalam qiraat 7, Khalaf ini orang yang sama ni dia menjadi perawi kepada Imam Hamzah. Ini dalam qiraat yang 7. Ini dipilih oleh siapa? Ibnu Mujahid susun, kemudian diikut oleh Imam Asy-Syatibi. So perawi yang pertama kepada Imam Hamzah ialah Khalaf Hamzah, kadang-kadang disebut Khalaf Al-Bazzar. Kemudian apabila sampai kepada qiraat yang ke-10, qiraat yang ke-10 ini dipilih oleh siapa? Ini dipilih oleh Imam Ibnul Jazari. Imam Ibnul Jazari ni dia pilih orang yang sama yang dipilih oleh Ibnu Mujahid, yang dipilih oleh Al-Syatibi. Perawinya Khalaf Hamzah. Di sini disebut Khalaf orang yang sama, tapi di sini dia nak beza, dia orang sebut Khalaf Ashir. Ashir tu 10, jadi Khalaf yang nombor 10. So dia akan jadi imam yang ke-10. Kalau dekat nombor 6 tu dia jadi perawi kepada Imam Hamzah, tapi dekat nombor 10 ni dia menjadi imam. Kenapa dia dipilih di sini menjadi imam oleh Imam Ibnul Jazari? Sebab itulah kehebatan dia, keilmuan dia, kepakaran dia, dari sudut sanad bacaan dia, kemudian anak murid dia masyhur dia kan, siqah dia, dhabit dia dalam ilmu bacaan, dan dia dipilih menjadi imam yang ke-10 dalam qiraat Ats-Tsalath dalam Durrah Al-Mudiyah. Dan 2 orang perawi bagi imam yang ke-10 ni, yang pertama ialah Ishaq dan yang kedua ialah Idris. So 2 orang perawi dia. So yang ke-10 ni Imam Khalaf Ashir, 2 orang perawi dia Ishaq dan juga Idris. So dia punya rumus dia dekat sini fa, dad dan juga qaf, qadab.
Ini imam ke-10. So ada imam yang ke-8 Abu Ja'far, imam yang ke-9 Imam Ya'qub, imam yang ke-10 ialah Imam Khalaf Ashir. Yang ke-10 sama orangnya dengan perawi kepada Hamzah. Tadi kita sebut Duri. Ad-Duri itu dia perawi kepada Imam Kisai, dan juga dia juga perawi kepada Abu Amru, imam yang ketiga. So habis. Kat sini kita tengok habislah 10 orang imam. Jadilah 10 qiraat yang disebut sebagai asyarah sughra. 10 qiraat kecil. 3 daripada Syatibi, 7 daripada Syatibi dan 3 daripada Durrah al-Mudiyah. So jalur dia satu. Okey, kita ambil bacaan dia yang pertama. Yang pertama siapa tadi? Perawi dia ialah Ibnu Wardan. Ini perawi dia yang pertama daripada imam yang ke-8, Imam Abi Ja'far. So perawi dia yang pertama. Apa khilaf dia dekat mana? Ni dalam matan. Ni semua matan Durrah al-Mudiyah ni lah. Ni dalam Durrah al-Mudiyah. So matan dia bagi perkataan Malik Yaumiddin, dia sebutkan dalam matan Durrah al-Mudiyah, wa Maliki husfus. Husfus, ni macam mentera Piramli. Husfus, wa Maliki husfus. Pada perkataan Malik di sini bagi Imam Abi Ja'far, iaitu rawi dia yang pertama, dia membaca dengan hazaf alif. Dia tak ada, dia baca dengan pendek, baca dengan Maliki Yaumiddin tanpa panjang. Dia tak baca dengan panjang, bukan Maliki Yaumiddin, min lam kaf aja terus, Maliki Yaumiddin. Ni yang pertama kat sini. Kemudian pada perkataan sirat, as-sirat, dia membaca dengan sad, dengan huruf sad. Ini macam biasalah. Disebutkan dalam matan Durrah al-Mudiyah, was-sirata fi hasjala wa bisini tib. So tak ada di sini bagi Abi Ja'far, dia baca dengan sad. Kemudian pada alaihim, seterusnya sad ni ada dua tadi, as-sirat dengan sirat, dua-dua dia baca dengan sad, tak ada khilaf kat sini. Kemudian pada perkataan alaihim, dia baca dengan baris bawah, alaihim. Cuma bezanya adalah dia membaca dengan mim itu. Ha ni bagi bawah, ni tak ada isu, ha bagi bawah. Tetapi yang berbezanya ialah pada huruf mim. Huruf mim ni dia baca dengan disebut sebagai silah mim jamak. Silah mim jamak ni dia baca macam sebelum ni kita pernah baca bagi Imam Ibnu Katsir, dia baca dengan alaihimu mim waw, alaihimu dia baca dengan alaihimu. Pada dua-dua tempat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau dia baca wasal, kalau dia baca terus satu ayat. Tapi kalau napas kita pendek, kita berhenti pada alaihim yang pertama, maka dia matikan mim tu. Jadi dia baca dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Himu tu, mu tu berbunyi keluar kalau baca sambung. Kalau berhenti alaihim aja. Kemudian sambung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alaihim, mu tu dua harakat, alaihim. Dia kata dalil dia apa? Wasil dhamma mimil jam'i aslun wa qabla sakinin atbi'an huz ghairuhu aslahu tala. Itu dalam matan Durrah al-Mudiyah. So berapa tempat dia khilaf? Yang ada beza dia pada watan yang pertama pada Malik, kemudian yang kedua pada alaihimu yang pertama, dan yang ketiga pada alaihimu yang kedua. So ada 3 tempat dia khilaf. Malik ini pendek, kemudian alaihimu dengan alaihimu. So kita ambil bacaan ni yang pertama, iaitu bacaan riwayat Ibnu Wardan daripada Imam Abi Ja'far. Tariqnya ialah tariq Durrah al-Mudiyah. Okey, saya baca, tuan-tuan ikut belakang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, cuba kita ambil ayat yang ketujuh ni dengan satu nafas. Tarik nafas panjang sikit. Maksudnya dua-dua tu kita ambil dengan alaihimu. Tarik nafas dulu, saya baca dulu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia ayat yang ketujuh ni bagi nafas yang panjang-panjang. Okeylah, macam saya ni perut lemak banyak, dia tak boleh panjang, tinggal separuh saja. Dan biasa saya baca memang berhenti dekat alaihim. Dan alaihim ni bagi kita mazhab Syafi'i, kalau ada mazhab Syafi'i, afdal ni baca satu ayat terus. Itu pendapat Imam fiqh lah, dia semua mazhab Syafi'i. Yang terbaik ni baca satu ayat terus. Tapi dari sudut ilmu qiraat, sebenarnya pada alaihim tu dia memang ada je wajah-wajah bacaan yang dibaca memang ada tanda wakaf kat situ. Kalau imam di sebelah Mekah sana, Mekah Ibnu Kathir kan, Ibnu Kathir kat sana dia memang ada tanda wakaf. Kalau kita tengok mazhab kita di sudut dia satu disiplin ilmu fawasil, tanda wakaf ni ada tanda wakaf yang diletak pada alaihim. Kalau kita tengok mashaf di Al-Maghribah, sebelah Maghribi, sebelah Libya sana, ataupun mashaf yang berkiblat kepada alaihim yang pertama ni ada wakaf itu, pada alaihim tu memang ada tanda wakaf, memang ada wajah bacaan wakaf pada alaihim. Jadi bagi mereka yang membaca alaihim dekat sini satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, dia tak ambil satu ayat, dia kira Alhamdulillahirrahmanirrahim dekat situ ayat yang pertama. Jadi alaihim sini dia memang satu ayat. Kalau kita nak melihat di sudut bacaan qiraat, so alaihim tu boleh berhenti, dia tak jadi masalah. Memang ada wajah bacaan di situ dan memang ada wakaf di situ. Dan bacaan yang ada wakaf di situ diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada waktu dan ketika sahabat dia mengambil bacaan daripada Nabi, Nabi baca terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu ketika macam tu, so sahabat ambil satu ayat sampai situ. Ada waktu ketika yang lain Nabi baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabi baca macam tu. Jadi ada sahabat yang ambil bacaan, Nabi berhenti dekat alaihim, jadi tanda situ. Kemudian dipecah dulu. Sebab itu kalau kita belajar dalam ilmu fawasil disebutkan bagaimana sahabat ini apabila mereka ni solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan tangan ni dia gerak-gerak. Dia kira Nabi satu ayat, satu, dua, nak kira bilangan ayat yang Nabi baca, 1, 2, 3, 4, 5. Satu dia kira bilangan, sahabat kira. Kedua, sahabat dia akan teris kat mana Nabi berhenti, perkataan ini, perkataan ini, perkataan ini, perkataan ini. Jadilah satu disiplin ilmu namanya ilmu al-fawasil.
Dia maksudnya betapa Quran ini terpelihara sehingga tanda-tanda wakaf, bilangan tu semua dikira oleh sahabat secara detail. Sebab itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ada 30 ayat dalam Quran ni, kalau baca fadilat dia pada hari kiamat nanti bla 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 kan, surah Tabarakah kan. Lepas tu ada hadis Nabi sebut siapa membaca sehari 100 ayat maka dia punya kelebihan dia begini, siapa baca 200 ayat kelebihan dia begini, siapa baca 10 ayat kelebihan ini. Jadi bagaimana sahabat nak tahu bilangan ayat tu kat mana, berhenti dekat mana? Maka sahabat dia kira semayang belakang Nabi ni, dia kira kat sini berhenti, kat sini berhenti. Sebab itu dalam pengiraan ilmu bilangan ayat ni pun dia ada mazhab-mazhab dia. Bukan fiqh mazhab Syafi'i Hambali, kira ayat ni pun ada disiplin dan ilmu dia. Jadi kita begitulah laluan untuk azan.
Alhamdulillah muslimin muslimat yang dikasihi sekalian ya. So kita sambung sikit lagi. So saya bercerita tadi tentang satu disiplin ilmu, maksudnya kita memahami bilangan itu. Kita bincangkan pada alaihim tadi. Dia satu disiplin ilmu namanya ilmu fawasil. Ilmu fawasil, ilmu untuk menentukan dekat mana berhenti wakaf. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti Alhamdulillahirabbil alamin. So dalam disiplin ilmu fawasil ni, start daripada Fatihah sampai surah An-Nas tu dibincangkan tempat-tempat wakaf dia tu. Dia ada ulama-ulama dia. Ulama dia yang besar dia ada 7. Dia ada disebut sebagai ulama Makki, ulama Madani. Madani ni ada 2. Madani Madinah lah. Makki ada Mekah, Madinah ni ada 2. Madinah yang pertama, Madani awal, Madani sani, ada 2. Dia ada macam ada 2 generasi. Kemudian ada ulama Syami daripada Syam. Kemudian ada ulama daripada Basri, daripada Basrah. Kemudian ada ulama daripada Kufi, dan ulama pada Himsi. So belah-belah Syam ni ada Syami, Himsi, tu belah Syam, Kufi satu, Kufi dengan Basri. Kemudian ada Makki, Madani awal, Madani sani. So ada 7. Ni ulama-ulama dia yang besar ni. Kalau tadi qiraat 7 kan, ni ulama dia ada 7. 7 kategori. Jadi ulama-ulama ni kebanyakannya ulama yang dalam bidang ilmu fawasil ni, yang mengira bilangan-bilangan ayat ni, mereka ni juga merupakan ulama yang punya kepakaran dari sudut ilmu qiraat. Mereka ni juga ulama yang membahaskan dalam disiplin ilmu waqaf ibtida. Tadi kita katakan maksudnya bilangan ayat tu. So ulama-ulama ni ada khilaf. Contohnya surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah memang 7 ayat. Sebab ada hadis 7 ayat. Ulama tak ada khilaf 7 ayat. Cuma khilaf di sudut tempat dia. Bismillah, kira ayat tak ayat, siratal ladzina an'amta alaihim ayat atau tak ayat kan. Kemudian dari sudut contohnya macam surah Al-Baqarah, standard kita, Quran kita ialah Quran Kufi. So Quran yang kita pakai ni, kalau tuan-tuan baca kat belakang dia akan tulis sini bilangan ayat. Bilangan ayat ni disebut ulama adat. Ulama adat dia ialah 6236, 6236 ayat. Itu berdasarkan kiraan ulama mana? Ulama Kufi, ulama Kufah. So kita kena ada beza lah. Kita baca riwayatnya namanya riwayat Hafs kan. Tapi bilangan ayat ni ikut ulama mana? Ulama Kufah, Kufi. Berapa bilangan dia? 6236 ayat. So ada ulama kira ada 6236, ada ulama yang lain 6238, adalah berbeza. 6228 ada beberapa tempat berbeza-beza, ada khilaf. Surah Al-Baqarah 286, ada 288, ada berbeza-beza. So ulama tu berbeza dari sudut bilangan dia. Kalau kita dulu kalau belajar kecil-kecil dulu, orang kata ayat Quran ni berapa bilangan dia? 6666 kan, 6666 ayat. Dari sudut riwayat sebenarnya kita tak jumpa yang ada 6666 ni, tak ada. Mungkin dulu orang dulu nak mudah sebut kan, 6000 lebih disebut 6666, tapi kalau kita cari dalam kitab tak jumpa sebenarnya. Bila kita belajar secara detail, tahu ulama dia mana, kategori mana. So Quran yang kita pakai ni ialah Quran yang dari sudut bilangan dia adalah berdasarkan ulama-ulama Kufah. So disebut bilangan ulama adat dia Al-Kufiyun, dia mengira dengan 62366 ayat. Itu bagi ulama Kufah di Kufi. Tu sedisiplin ilmu fawasil. InsyaAllah nanti ada masa nanti kita boleh bincang panjang lagi berkaitan bilangan tu. Dan saya rasa untuk bacaan ni kita berhenti kat sini. So hari ni kita dah dapat habiskan daripada qiraat 7 orang imam, selesai dah. Dan kita dah masuk kepada qiraat yang 3 daripada Tariq Durrah Al-Mudiyah. InsyaAllah bulan depan kita akan sambung, kita habiskan qiraat 10 ni untuk sempurna. Jadi qiraat 10 yang kecil, asyarah sughra dia sebut. InsyaAllah. So sesi itu untuk ini kita baca doa sikit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alil lahum fina shaqiyyan wa la matwa wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa iyyakum.